Apabila disebut zaman keemasan dan kebilangan aktivis mahasiswa, sudah pastinya ramai akan merujuk era 60-an dan 70-an sebagai zaman keemasan gerakan mahasiswa. Isu kemiskinan dibaling tahun 74, dikatakan 60 ke 90% mahasiswa terlibat dalam aktivisme, termasuklah demonstrasi khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya. Namun setelah pengenalan AUKU tahun 71, persepsi umum melihat bahawa mahasiswa tidak ada seagresif era 60-an dan 70-an yang digelar sebagai dengan izin The Angry Young Men. Aktivisme mahasiswa mula mengendur setelah AUKU diperkenalkan, dan sebenarnya ia bermula jauh sebelum itu. Pengaruh aktivis mahasiswa dengan individu seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Haji Abbas, Muhammad Taha dan Syekh Al-Hadi. Dan titik persamaan mereka bertiga adalah ketiga-tiga mereka adalah bekas pelajar yang mendapat pendidikan daripada luar negara, membawa perubahan pada selesai pengajian mereka. Sebab itu apabila pindaan yang dikemukakan pada hari ini, secara umumnya saya melihat satu langkah ke depan setelah kita bergerak untuk pemansuhan beberapa perkara dalam AUKU beberapa tahun lepas. Cuma saya nak menyentuh berkenaan dengan jadual pertama, Seksyen 48, iaitu tempoh keahlian MPP. Kita yakin Majlis Perwakilan Pelajar di mana-mana universiti dan kolej universiti dipilih melalui satu proses pilihan raya kampus yang melibatkan kesemua mahasiswa. Sama ada peratus yang keluar mengundi itu rendah atau tinggi, itu cerita kedua. Dan memerlukan perhatian oleh pelbagai pihak untuk menggalakkan mahasiswa sedari awal lagi cakna dengan perkembangan politik kampus. Namun hakikatnya pemilihan MPP ini hak mahasiswa dari mahasiswa kepada mahasiswa. Pindaan Seksyen 48 pula akan memberikan kuasa kepada lembaga universiti, sama ada mengurangkan atau melanjutkan tempoh keahlian MPP dan pemegang jawatannya. Ini saya lihat satu amalan yang kurang demokratik. Sepatutnya kuasa untuk mengurangkan atau melanjutkan tempoh keahlian MPP itu dikembalikan semula kepada mahasiswa dan apa jua mekanisme yang dirasakan sebagai sesuai, sebagaimana disebut oleh Pulai tadi, yang menyatakan bahawa kuasa lembaga ini seolah-olah akan memberikan hak dan limit kepada hak berdemokrasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Apatah lagi, ada setengah lembaga universiti ini merupakan lantikan politik dan kadang-kala kecenderungan mereka itu tidak boleh dinafikan. Kecenderungan politik maksud saya. Pindaan subsection 16A, kebenaran pungutan wang dan penerimaan wang. Mahasiswa sudah lama dinafikan hak mereka untuk mengendalikan urusan keuangan yang bertujuan bagi menampung keperluan aktiviti persatuan mahasiswa. Hal ini telah merencakkan usaha membangunkan potensi mahasiswa yang dilihat seolah-olah mengemis dan merayu kepada pihak pentadbiran universiti yang terlalu berkira-kira untuk meluluskan satu-satu permohonan peruntukan. Pihak pentadbiran universiti juga tidak boleh disalahkan dengan wang yang mereka ada. Saya fikir bahawa mereka pun sudah tentu terpaksa membuat satu tapisan yang sangat kuat untuk meluluskan peruntukan keuangan kepada pelajar. Pentadbiran universiti dalam hal ini saya cadangkan perlu melazimi amalan pengurusan keuangan yang telus. Bentangkan aliran tunai yang melibatkan wang terkait dengan kegunaan aktiviti pelajar. Dan pelajar juga dalam hal ini, apa yang kita bimbangkan ialah adanya pengaruh-pengaruh luar yang boleh memberikan dana kepada pelajar yang menyebabkan aktiviti pelajar yang disusun itu akan melibatkan atau terarah dengan pengaruh daripada luar. Saya andaikan mana-mana pihak yang mempunyai wang yang banyak boleh memberikan sponsor kepada aktiviti pelajar untuk mempromosi diri mereka di dalam universiti. Dalam hal ini, saya yakin bahawa kena adanya suatu tapisan ataupun SOP yang tersendiri dalam meluluskan peruntukan-peruntukan luar kepada pelajar. Dan saya yakin pelajar-pelajar ini kalau diberikan pendedahan tentang pengurusan keuangan yang bagus, mereka boleh menguruskan keuangan mereka sendiri. Kita mahu supaya pelajar-pelajar lahir sebagai belia-belia yang hebat, sebagaimana bekas setiausaha politik Perdana Menteri yang muncul sebagai pemegang saham utama dalam heritage padu Sdn Bhd dengan 15.9% kepentingan dalam syarikat itu. Dalam usia yang muda muncul sebagai jutawan yang hebat. Ini satu contoh yang baik, dan bekas Yang Amat Berhormat Tan pun boleh kita latih sebagai mentor kepada anak-anak muda yang boleh muncul sebagai ahli-ahli perniagaan. Ini satu perkembangan yang begitu bagus dalam negara kita Malaysia pada hari ini. Dan pelajar-pelajar universiti boleh dilatih untuk menjadi
orang seperti ini sebagai orang-orang yang rapat dengan ahli-ahli politik dan muncul sebagai jutawan-jutawan yang hebat dalam usia yang muda. Saya yakin ramai yang setuju dengan ucapan saya pada kali ini.